yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nafasnya, setiap nafas dia berikan laknat kepadanya, kepada tuannya sendiri. Anggota badannya sentiasa berlaknat kepada tuannya sendiri. Tak ada zikir, tak ada tasbih, tak ada. Inilah kelebihan majlis ilmu, tuan-tuan, puan-puan. Inilah kelebihan ibadah. Kadang-kadang seorang datang majlis ilmu, dia tak ingat apa yang dia dengar, tak faham apa yang dia dengar, tapi cukup dia beriktikaf dalam majlis itu, nafas dia ibadah, diam dia pun ibadah. Anggota badan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih. Ala kulli hal, tuan-tuan, puan-puan, seluruh anggota badan kita lebih daripada 330. Baik, dan ketuanya ialah hati, al-qalb. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati itu, tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya dia bukan daging, dia bukan Allahumma salli ala Muhammad, tulang. Dia ialah darah, sekumpul darah. Tapi subhanallah, sangat bahaya dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat bahaya dan sangat mulia. Kalau hati itu sudah tidak ada di dalam tubuh badan kita, maknanya sudah habis, tak boleh hidup. Subhanallah. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan, kehidupan yang sebenarnya terbahagi kepada dua bahagian. Hayah, hidup yang sebenarnya bukan kehidupan kita yang sekarang, cakap, makan, minum, berjalan. Inilah salah satu kehidupan, salah satu hayah, salah satu hidup. Dan kematian juga, maut itu bukan maut yang kita nampak, mati dan tanamkan dan bawa dia ke alam kubur. Bukan. Ada kematian yang lagi hebat, ada kematian yang lagi hebat daripada kematian ini. Ada kehidupan juga yang lagi hebat daripada kehidupan kita ini, tuan-tuan, puan-puan. Yaitu mautul qalb wa hayatul qalb. Mautul qalb wa hayatul qalb, kehidupan hati dan kematian hati. Inilah yang lagi dahsyat. Ada berapa orang dia hidup di atas muka bumi dunia ini, berjalan, makan, minum, tapi hakikatnya sudah mati. Dia hidup, makan, minum. Dalam satu hari dia boleh makan 23 kali. Dalam satu hari dia boleh tidur 24 jam. Dia boleh buat macam-macam, pergi sini, pergi sana. Hidup, nampak, tengok TV, Facebook, tapi hakikatnya sudah mati. Ajib. Dan ada orang yang sudah mati, ada orang sudah mati, tapi hakikatnya masih hidup. Kita sudah bawa dia keluar, kita sudah kuburkannya, kita sudah salat jenazah atasnya, tapi hakikatnya masih hidup. Walaupun dia sudah wafat, tapi hakikatnya sudah mati. Ilmu baru, ilmu baru. Macam mana? Semua itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang orang yang Allahumma salli alaihi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia mati, Allah menceritakan keadaan dia di dalam Al-Quran. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dia mati, apabila dia meninggal, langit dan bumi tak akan menangis atas kematiannya. Tak akan menangis. Macam mana menangis? Langit dia akan menangis, kenapa? Sebab dia sudah rindu untuk bertemu dengan dia. Dan bumi menangis, kenapa? Sebab dia sudah tinggal seorang yang sangat mulia atasnya. Kalau dia mulia, kalau dia diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dibenci oleh Allah, tak rasa apa-apa. Langit dan bumi dia tak hisap, mati-mati. Kenapa? Orang itu hatinya sudah mati. Orang yang punya hati sudah mati. Tapi orang yang hatinya masih hidup, walaupun dia sudah wafat,
Siapakah mereka ya Rasulullah? Orang yang sentiasa melakukan ibadah, orang yang jaga salat jamaah dekat masjid, orang yang pergi majlis ilmu. Dia masih hidup. Walaupun dia sudah wafat, dia masih hidup. Macam mana? Kita baca dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang biasa melakukan ibadah seperti ibadah ini, contohnya dia biasa bagi majlis ilmu, biasa bagi majlis ilmu, biasa bagi masjid, melakukan salat dekat masjid. Melainkan jika ada darurat, itu cerita lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau dia sudah wafat pun, tempat dia, tempat duduk dia di dalam majlis ilmu, tempat duduknya di dekat masjid, tempat duduknya di tempat mengaji, zikirnya dan sebagainya, akan berdoa dan beristighfar sehingga hari akhirat untuk dia. Tengok, seorang biasa duduk sini, seorang biasa duduk sini. Bila dia sudah mati, tempatnya sentiasa rindu kepadanya, dan dia berdoa dan beristighfar untuk orang itu. Apabila tempatnya berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu, maknanya orang yang sudah mati dia akan dapat pahala. Maknanya masih hidup. Kita hidup sekarang nak apa? Nak ganjaran daripada Allah, nak pahala daripada Allah, kan? Maknanya kalau dia sudah wafat tapi ganjarannya masih jalan. Semua itu disebabkan kehidupan hatinya. Kerana semasa dia hidup, hatinya masih hidup. Semasa dia wafat, hatinya pun masih hidup. Kenapa? Sebab dia melakukan ibadah itu melalui hatinya. Bila mana hatinya sudah suci, bersih, dia akan melakukan ibadah yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia sudah wafat, tapi dia tinggal perkara yang menjalankan pahalanya, yang menjalankan amalannya, yang menjalankan namanya juga sehingga hari akhirat. Dalam satu hadis yang sahih, kita semua hafal hadis ini, idza mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau seorang manusia, anak Adam sudah meninggal, Allah SWT, inqata amaluhu, terputus amalannya, melainkan daripada tiga perkara. Maknanya ganjarannya masih jalan kalau dia tinggal salah satu daripada perkara-perkara tersebut. Sedekah jariah, anak saleh, ataupun ilmu yang bermanfaat. Itu yang menjalankan ganjarannya, bahalanya, sedekah jariah. Seperti mana ada dosa jariah, juga ada sedekah jariah. Inilah kelebihan hati, tuan-tuan, puan-puan. Al-qalb wa ma summiya al-qalbu illa litaqallubihi wa mal insanu illa li nafsihi wa lal qalbu illa annahu yataqallabu. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan setiap malam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Namanya qalbu. Dalam bahasa Arab qalb itu yang taqallub. Apa makna taqallub? Sekarang sini, esok sana. Sekarang tenang, esok susah. Hari ini bahagia, esok sedih. Macam ni. Maknanya macam mana kita mengambil kesempatan daripada waktu yang senang, waktu yang bahagia, waktu yang hati kita seronok. Ambillah kesempatan daripada waktu itu. Kalau hati seorang dalam keadaan gembira, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Inilah perkara yang mulia, atau perkara yang pertama yang senang didikkan hati seorang atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah, dalam Al-Quran, dengan zikir Allah Subhanahu wa taala hati manusia jadi tenang. Dengan zikir Allah Subhanahu wa taala hati jadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati kita jadi tenang dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, tasbih dan tahmid dan takbir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, afdalul kalam, sebaik-baik kalam di sisi Allah Subhanahu wa taala, 4 perkataan. Afdalul kalam, inilah sebaik-baik kalam. Nak bercakap, nak perbuallah dengan kalam tersebut, dengan sebaik-baik kalam. Afdalul kalami ila Allahi 4, sebaik-baik kalam di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 4 perkataan. Subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita semua hafal zikir ini. Inilah sebaik-baik kalam di sisi Allah. Kalau seorang berzikir dengan zikir tersebut, seakan-akan dia berbual dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik perbualan. Kalau seorang berzikir, bertahmid, bertasbih, bertakbir dengan zikir-zikir tersebut, seakan-akan dia bercakap dengan Allah dengan sebaik-baik cakap. Biasa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi Allah sangat suka, sangat cinta kepada orang yang melakukan zikir tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Jika aku berzikir dengan zikir ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih baik bagi aku daripada dunia dan apa-apa yang ada badannya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik bagiku daripada dunia dan apa-apa sahaja yang ada di atasnya. Kenapa? Umur dunia fana, dunia akan habis, tapi zikir tersebut akan kekal sehingga hari akhirat, sehingga membawa kita ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir tersebut hati kita akan jadi tenang. Apa-apa sahaja yang berlaku atas diri kita, musibah, kesakitan dan sebagainya, zikirlah kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada musibah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Biarkan hati kamu sentiasa dekat dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Ikatkannya dengan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggota badan, anggota-anggota yang lain dia akan ikut hati. Setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari, tadi pun sudah berlaku. Setiap hari bila seorang keluar daripada rumahnya untuk mencari rizkinya ataupun melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dia keluar, setiap hari bila dia keluar, sebelum dia buat apa-apa, maknanya waktu subuh, sebelum dia buat apa-apa daripada ibadah ataupun adat, seluruh anggota badannya berkata kepada